kita akan kongsi step by step to closing. Alright. So ada yang online, ada yang offline. Hari ni kita rojak sikit supaya ramai yang kat sini ada yang online. Dan kita mungkin boleh kaji dekat situ. Kenapa ada a few yang kenapa susah sangat nak buat engagement ataupun daripada segi produk, nak cari leads, kenapa, apa silapnya, apa salahnya kan. Jadi kita belajarlah sikit-sikit yang di mana saya pun belajar benda ni. Pelbagai orang yang boleh belajar di luar dan di mana saya banyak belajar pada saya banyak belajar daripada segi ramailah orang daripada dulu coach saya yang daripada bukan coach lah, dia tak suka panggil dia coach, maksudnya dia yang belajar daripada segi dia bekas Hong Leong Finance yang memang khas untuk yang pandai lah untuk database lah, funnel semua, everything lah. So hari ni saya akan berkongsi apa ilmu yang saya tahu, very basic, sangat basic. But before this saya dah buat sharing closing mengenai offline, di mana kalau mereka yang betul-betul buat yang pasal offline tu, anda mesti dapat sale punya. Sebab itulah yang kalau nak tahu Puan Ira apa rahsia macam mana dalam bulan pertama buat networking ni, Puan Ira dah boleh dapat 7,000, 7,500, macam mana boleh dapat? Saya nak dapat 700 like pun susah, nak dapat RM70 pun susah. Kenapa tak boleh buat? Kalau jawapannya simple, kalau anda tak dapat apa yang saya dulu yang lagi susah dapat, boleh dapat, maksudnya anda tidak melakukannya. Itu saja jawapannya cikak-cikak sekalian. Anda tidak melakukannya dan anda tidak istiqomah melakukannya dalam perniagaan. So bila benda tu tidak terjadi, result takkan ada. Result susah nak ada. So jadi hari ini kita akan kongsi bagaimana cara yang terbaik dalam skop perniagaan kita, bagaimana untuk anda melakukan. Tolonglah kalau kita sedalam event ni, saya rasa kita ada leader-leader yang sentiasa membantu tak kira masa. Okay, kita ada leader-leader macam CM Zahir, kita ada leader-leader macam CM Fiza, CM Kaani, CM Azman Bidin, dan banyak lagi leader-leader yang mampu, yang bijak, yang belajar, yang sentiasa mengikuti kelas-kelas luar yang dengan ilmu yang dia ada di luar, dia orang balik untuk bantu kita. Tapi tolonglah pada leader-leader ataupun orang baru especially, anda sangat bertuah, sangat bertuah, dan saya ucapkan terima kasih kerana memilih platform Avail dan masih memilih platform Avail untuk menjana income anda. InsyaAllah anda sebenarnya berada di dalam platform yang sangat tepat. Alright, so berada di platform sangat tepat pun tak penting mana jika anda tidak buat mana. Untuk mendapat result, kita mesti lakukan sesuatu. Alright, so setuju tak bila saya kata jika tak buat tak dapat apa? Tekan 9 jika setuju. Tak buat tak dapat apa? Setuju, admin. Okay, berada di platform yang baik macam mana pun, tak buat tak dapat apa. Ada produk yang hebat macam mana pun, tak buat tak dapat apa. Alright, setuju. Alhamdulillah. Zahakimi. Alright, setuju. Alhamdulillah. Alright, so saya mulakan dengan slide saya yang pertama. Okay. Slide saya pertama very simple. Product, price, place, promotion. Kita balik Product, price, promotion, place. 4P. Okay, 4P. So sebelum saya mulakan ni, hari ni kita akan banyak bercakap manjada. Oh, pandai admin. Alright, so saya, admin sekarang ni, siapa ni? Shirley ke? Siapa ni? So, alright, saya nak tanya satu soalan. Dan saya nak anda sendiri jawab. Saya rasa 4 produk, ya pandai admin. Thank you admin. So saya nak anda jawab. Hari ni kita banyak communication sebab this is a training, bukan dengar saja, right? So saya nak anda aktif untuk tahu. No, okay. Alright. Saya nak tahu apa kita punya USP. Produk kita, USP kita apa? Okay, sila jawab. Apa produk USP? USP tu unique selling proposition kita. Apa yang uniknya pasal produk kita? So, sila jawab.
tak tahu apakah USP produk kita. Herba, halal. Betul? FC Bio. Apa FC Bio? FC Bio ya betul. Seri Dewa. Tapi apa USP ni? Unique selling proposition kita, produk kita. Yang hebatnya produk kita ni apa? Apa-apa? Halal, betul. Suci, sihat, selamat. Okey. Lagi, apa lagi? Halal. Halal. Herba. Suci. Lagi? Oh, tak ada lagi. Berkualiti. Lagi? Premium. Repeat sales. Alright. Betul. Banyak yang anda sekarang, banyak anugerah dapat, selesaikan masalah. Okey, betul. USP kita terlalu banyak pada orang yang baru. Tolong baca kita punya meeting chat untuk anda dapat. Okey, kita ada kita punya USP terlalu banyak kita. Salah satu USP kita yang sangat besar adalah kita mempunyai halal certificate, di mana ramai yang tidak mempunyai halal certificate. Produk kita adalah produk FC Bio Sanitary Pad. Ada lab test. Ya, betul. So, itu kita punya kelebihan. So kalau nak tahu apa tu kita punya USP adalah apa itu kelebihan pada produk kita. Alright. So produk kita, dia punya SP dia sangat mantap, sangat power, sangat bagus. Alright. So USP produk kita anda dah lepas, ramai orang jawab. Betul. Alright. So sekarang saya nak tahu apakah kelebihan packaging produk kita. Cantik tak packaging produk kita? Menarik tak packaging produk kita? Apa yang lagi kita punya USP mengenai kita punya produk packaging kita? Ya, apakah kelebihan packaging produk kita? Bila you tengok dekat luar dan you tengok produk kita, apa yang boleh tutup semua selepas dibuka? Betul. Kemas dan selamat. Okey. Kenapa selamat? Dah macam sekolah periksa dah, takut aku nak masuk kelas ni, lepas ni kena periksa, kena menjawab soalan dah pula. Hygienik. Benda ni penting untuk anda jumpa prospek, untuk anda bercerita apakah kelebihan produk kita yang perlu sampaikan supaya dia tidak melirik. Ada ramai yang jumpa orang yang kita tak kenal tapi macam Azal, selamat sebab ada penutup. Sebab saya tak tahu, sebab selama ni kita bercakap, kita tak tahu sejauh mana pemahaman anda mengenai produk kita. Sebab produk kita, produk yang sangat senang dijual di pasaran. So, jalani ujian klinikal. Okay, quality packaging kita macam mana? Moyang bagi tip kena dengar betul ni. Ya, kena dengar betul. Kalau tak, saya bagi tahu macam mana untuk jual produk kita. Untuk sell the product. Okay. Bukan untuk you dapat info, you simpan the product. Cantik ke senang bawa ke mana, plastik cover pun. Ya, betul. So, you dah tahu kita punya USP. Alright, very simple. Produk kita very simple. You dah tahu kita punya USP, packaging dia macam mana. Yang paling penting, you kena tahu differentiate. Okay, produk kita dengan produk X. Alright, itu paling penting. Alright, so daripada segi price. Biasanya, semua tahu price kita 10, 11, 12. Price kita, betul? So, bila dah tahu pasal price is a fixed price. Fixed price dekat dalam kita punya packaging 10, 11, 12. Okay, fine. Mengenai price, saya rasa semua orang dah clear, seorang yang tahu. So, bila come to promotion, bila come to promotion, kita panggil funnel. Maksudnya customer journey kita. Maksudnya, adakah anda sentiasa berkongsi kita punya campaign ataupun purchase yang kita ada kepada member yang sedia ada. Itu paling penting dalam promotion. Promotion ni kita kena highlight. Sama je. Kalau kita beli barang keluar ke, kalau kita beli apa-apa pun, kita mesti dulu, ada promotion bekas ni lah, ada promotion benda ni lah, ada promotion lah sekarang ni. Kita kena kejar promotion yang ada kerana harganya akan jatuh lebih rendah. Alright? So kita akan
produknya akan jatuh lebih rendah harganya. Sebab tu anda kena sentiasa alert di mana kita setiap bulan pun kita ada buat produk promotion. So daripada situ jangan simpan, saya rasa ramai usahawan di luar dia simpan produk kita, produk promosi kita ataupun setakat blast je macam tu, tiada ni saya cerita pasal usahawan bukan cerita pasal saya tengok ramai pun sebenarnya hari ni orang lama So jadi orang yang dah experience before. Jadi izinkan saya lah kongsikan dengan lebih detail dan lebih serius mengenai business. Alright. So bila ada promotion, we have to alert bila ada promotion, okay, contoh PWP company sediakan, okay, promotion, saya ucapkan tahniah pada DM Nadira bila saya tengok satu poster dia IG saya tak silap, bila dia kata bulan ini promosi iKit 2 botol hanya berharga RM99. Harga sebenar, mungkin dia boleh letak harga sebenar RM180, sekarang 2 botol RM99. That is called promotion. Manusia ni suka benda yang murah. Manusia ni suka benda yang percuma. Manusia ni suka benda yang dia menang membeli. Bukan, okay, menang daripada segi dia menang dengan harga yang dapat boleh murah. So promotion bukan untuk diri kita. Promotion untuk kita sharekan pada network kita, business partner kita, orang baru kita, cara kita pancing orang, cara kita cara kita menjual produk kita, kita promo produk kita. Sekejap lagi saya akan pergi lebih detail, alright? Yang ini saya panggil ni very simple untuk saya touch je. Okay, so place, you kena tahu place ni adalah platform yang you menjual produk you. Adakah contohlah platform marketing yang you gunakan untuk apa? Okay, mungkin dekat situ biasanya place tempat kita jual ada kat atas, ataupun kita buka booths untuk apa. Dan apa benda yang kita buat perniagaan, kita kena tahu apa yang kita hendakkan. Contohlah, kita letak place, kita nak buat orang tahu, kita buat IG, kita buat FB, kita buat WhatsApp, whatever lah. Alright? Place dan platform marketing yang kita letak untuk engagement. Alright? Untuk engagement, untuk database, buat orang kenal dan orang tahu pasal produk kita. So, ini very simple. Produk you dah tahu, maksudnya kat sini saya tak ada masalah untuk nak letak cerita pasal produk lebih detail. Price you all semua dah tahu. Promo memang you kena bagi tahu selalu pada prospek. So, kalau tidak, anda tidak tahu. So, macam mana nak tahu pasal prospek ni? Okay, you beli macam ini, you tambah 100, you hanya dapat beli macam ini. PWP macam ini. Puas dah Mr. King terangkan. Saya rasa upline terangkan apa pentingnya PWP ni. You boleh dapat extra untung retail dekat situ. You boleh dapat orang baru. You boleh macam-macam boleh. You kena pandai dan alert, okay? Bila promo-promo yang disediakan oleh company. Okay? Faham kat situ? Boleh. Kalau faham, tekan 1. Okay. Alright. So yang ini tolong be serious, siapa yang nak tidur, sila bangun. Alright. Sebelum saya tengok anda tidur. So ini paling penting. Alright. Saya nak cakap tadi tu very smooth, very simple lah saya cakap. So dalam dunia bisnes ni, dalam business aware especially, you kena tahu 2 tempat. Sekejap ya, sekali punya slide lah hilang. Sekejap. Sekejap ya. Alright. So kat sini tempat okay. Alright. Okay. Alright, sini. So marketing and sales. Apa tu marketing? Apa tu sales? You all kena faham sekarang. Alright. So marketing tu apa? Marketing ni biasanya apa? Marketing ni biasa, okay, ingat, faham yang ini saya dah letak dekat sini. Tempat labur duit. Tempat labur duit, apa pula marketing? Ya, marketing tempat labur duit untuk orang tahu bisnes kita, nampak bisnes kita, ingat bisnes kita. Okay, maksudnya kita brandingkan produk kita, FC Biosanitary Pad. So macam mana nak supaya orang kenal bisnes kita, nampak bisnes kita, tahu bisnes kita. Maksudnya anda kena apa? Apa nak boleh buat orang tahu bisnes kita ni?
Apa nak buat orang nampak bisnes kita ni? Apa kita perlu buat supaya orang ingat bisnes kita ni? Tolong chat dekat sini, tolong respon. Siapa yang tahu macam mana nak buat orang tahu bisnes kita? Macam mana nak buat orang ingat bisnes kita? Macam mana nak orang nampak bisnes kita? Tak tahu. Iklan, promosi, betul. Share, betul. Lagi apa? Ya, biasanya orang akan nampak apa? Biasanya orang tak sebab tu orang dekat luar-luar, diorang letak apa billboard untuk orang nampak bisnes kita. Oh, company ni masih ada. Oh, company sudah besar. Oh, produk ni masih ada di pasaran. Oh, produk ni kegunaan dia apa? Okay? Untuk orang ingat dan faham bisnes kita, kita kena selalu iklankan produk kita. Kita kena marketkan produk kita melalui apa-apa platform yang kita nak. Contoh kalau IG lah, kalau FB lah, kalau bagi flyers lah, kalau berborak lah, kalau call lah, alright? So itu untuk orang tahu bisnes kita. Untuk orang tahu nampak ingat bisnes kita ni, you kena tahu satu benda. You kena buat benda tu sentiasa. Betul ataupun tak betul? So sponsor Timbola. Sponsor Timbola ke? Betul? Itu adalah satu kita punya orang nampak, oh apa Avail tu budak ni minum klorofil, apa Avail tu maksudnya kena ingat bisnes kita. So dia punya syarat pertama untuk orang ingat bisnes kita, nampak bisnes kita, kita kena post sentiasa. Istiqomah melakukan, bukan hari ni mood tak baik lah, tak nak post lah. Hari ni tak baik lah, boleh post lah. Hari ni orang mak dapat untung lah, orang beli sale nak post lah. Sekejap nak post, sekejap tak nak post. Sebab itu, jika anda sekejap post, sekejap tak post, anda punya bisnes pun, duit pun ataupun bonus pun ataupun keuntungan anda pun sekejap ada, sekejap tak ada. Orang lama-lama follow, lepas tu give up dah dengan you. Malah lah aku nak follow dia ni. Macam mana you nak lead orang sedangkan you tak boleh nak lead diri you sendiri. You tak boleh nak lead diri tu untuk istiqomah melakukannya setiap hari. So jadi macam mana orang nak follow you untuk you, macam mana orang fikir nak follow you sedangkan you tak mampu nak lead diri you sendiri. So sekarang ni faham tak objektif buat marketing apa? Untuk orang tahu bisnes kita, orang ingat bisnes kita, orang nampak bisnes kita. Boleh faham kat sini? Kalau faham tekan 2. So faham ya? Okay, orang buat objektif marketing adalah itu. Untuk orang tahu bisnes kita, nampak bisnes kita, ingat bisnes kita. So sebelum kita nak orang ingat nampak bisnes kita ni, kita kena brandkan diri kita dulu. Kena brandingkan diri kita dulu. Macam mana kita nak personal brandingkan diri kita dulu. Contoh, saya bagi. Saya takut point saya lepas. So, contoh saya bagi. Contoh saya bagi saya lah. Moyang di Avail. Saya sebut nama. Oh, dah kenal lah Moyang di Avail ni Puan Ashkira. Betul tak? So, saya dah brandingkan diri saya sebagai Moyang di Avail. Jadi, bila Moyang je tahu, Puan Ashkira lah tu Moyang je. Faham tak? Brandingkan diri kita. Contoh, saya brandingkan Kak Kia. Kata Kak Kia, Kak Kia ikan perkasam. Contoh, cerita Kak Kia ikan perkasam. So, dia dah brandingkan Kak Kia ikan perkasam. Okey, saya tanya lagi satu soalan. Tahu tak anda, siapa ingat PEP, ingat FC Bio? Ya, ingat PEP, itu cara kita branding. Ya, branding untuk syarikat dan branding untuk diri kita. Yang penting, bila orang nak save nombor kita di handphone ke apa, sebagai apa? Supaya dia ingat kita. Oh, contoh, Kak Long, Kak Ani, orang tahu dah Kak Long, Kak Ani ni, dia memang cerita kalau produk, dia akan cerita sedetail-detailnya. Dia akan cerita kepada kita, okey aku ni ada masalah cirit-birit. Aku nak tanya Kak Ani lah sebab dia boleh cerita pasal produk. Moyang Kak Kia Avail lah. Alright, so contoh Kak Kia, bukan Kak Kia. Alright, so kita kena supaya orang ingat. Kak Kia ni orang ingat apa? Kak Kia Avail. Okay, good. You dah ada personal branding kita. Sebab tu, kita tak boleh nak buat bisnes macam-macam dalam satu masa. Boleh kalau berkemampuan. It's okay. Tapi untuk orang ingat kita. Orang ingat kita maksudnya, macam mana? Takkan kita, dia ni sate pun dia jual, kambing pun dia jual,
bantal pun dia jual, tilam pun dia jual, water filter pun dia jual, pad dia jual. Kita nak cakap apa? Dia ni city macam-macam ada. Nak tulis macam gitu ke? So dalam bisnes, orang akan ikut satu, dia dah terima satu platform tu, dia akan lead orang tu supaya berjaya di salah satu platform. Jarang kita dengar orang yang boleh berjaya 2-3 platform. So itu yang kita punya personal branding kita kena ada. Bila personal branding kita ada, kita dah faham, kita dah tahu macam mana nak lead orang. Kalau tak, kita akan kerja sangat penat. Di mana kita akan sentiasa mencari orang baru. Lebih sukar sebenarnya. Kita akan jadi penat. Dan bila kita dah penat, kita dah tak nak buat. Dah tak nak buat, kita kata, tak boleh buat lah ni. Sebab kita tak lead orang untuk ke next level. Itu yang kita boleh tahu macam mana kita punya personal branding. Personal branding ni sangat penting. Kalau personal branding kita tak jaga, orang tak akan follow kita. Orang tak akan percaya pada kita. Dalam bisnes yang paling penting untuk orang ke next level ataupun orang repurchase dengan kita adalah trust. Bila trust tak ada, orang tak akan follow kita. Setuju tak setuju? Penting tak trust dalam bisnes? Trust. Kalau setuju cakap saya, trust paling penting. Setuju. Alright, admin dah cakap setuju. Trust sangat penting dalam perniagaan. Saya tak cakap pun tujuh. Siapa just tak ditujuk. Kelakar lah hari ni punya talk kan. Setuju tak? Trust paling penting untuk orang pergi ke next level. Alright. So, dalam marketing juga kita akan dapat kita punya database. Dapat database, lead dan prospek dan sebagainya. Alright. So, dalam bahasa-bahasa sekarang orang panggil leads. Okay. Nampak advance sikit lah. Maksudnya orang ada pelajaran mengenai online, dia panggil leads. Ya? Kalau zaman dulu prospek je. So, sebenarnya sama je. Benda yang sama tapi leads. Okay. Untuk dapatkan database, leads. Okay. So, prospek. Sekejap saya tengok Okay. Database pula bukannya orang kata, database senang je. Ambil je kat nombor telefon mana-mana, mingguan wanita ke apa benda, nama kita copy, kita blasting je lah seorang-seorang. Bukan. Database adalah database yang orang setuju untuk memberikan kita data dia. Itu macam mana cara dia. Kejap lagi saya akan ceritakan. So, database adalah orang yang setuju untuk kita bagi pada dia. Untuk dia bagi pada kita database dia. Bukan membabi buta. Bukannya suka-suka hati je. Alright. So, faham dekat situ, marketing adalah tempat orang buat, marketing adalah untuk orang tahu bisnes kita, nampak bisnes kita, ingat bisnes kita. Untuk membuat orang tahu, ingat dan nampak bisnes kita, kita kena buat everyday posting. Kita kena istiqomah melakukannya sampai ada lead, sampai ada database. Macam mana caranya, kejap lagi saya cerita. So, dan paling penting kita kena ada sebelum apa-apa, kita kena bina kita punya personal branding kita. Siapa kita? Apa niche kita? Aku ni pakar dalam bidang apa? Aku ni aku jual apa? Aku buat apa? Itu untuk orang tahu kita punya niche kita siapa, untuk membolehkan orang kita buat personal branding kita. Alright? Penting sangat, memang penting. So, faham tak pasal skop marketing yang saya bagi ni? Kalau faham, tekan 2. Faham? Faham tak apa yang marketing, yang tempat kita labur duit untuk kita buat FB ad, itu semua tempat marketing. Alright? Jangan jangan membabi buta. Maksudnya marketing. Marketing itu tempat labur duit untuk orang tahun bisnes ni, ingat bisnes kita, tahu pada diri kita, untuk database, untuk dapat lead, dapat prospek dan personal branding kita. Alright? Untuk kita pergi next step. So, sales. Sales tempat orang apa? Sales tempat orang masuk duit. Objektif, tukar prospek menjadi pelanggan. Alright? So, sales tempat apa? Tempat untuk kita masuk duit. Tukar prospek ataupun tukar leads kita menjadi pelanggan. Boleh faham kat sini? Sales. Alright? Sales simple. Objektif dia untuk tukar prospek, leads yang kita dapat, prospek yang kita dapat, untuk tukarkan mereka menjadi pelanggan kita. Alright? Simple. So, sampai setakat ni ada yang tak faham? Boleh tanya? So, kat sini saya nak tekankan sikit.
Tak takut poin saya banyak tertulang. Alright. So dekat sini saya nak tekan sedikit hubungan marketing, branding dan sales. Branding adalah sesuatu yang menyebabkan orang mudah ingat kita, logo, slogan, USP kita. Branding kan untuk orang ingat, branding ni macam mana pun, macam mana saya nak buat branding ni. Ingat, ada pada segi logo kita, ataupun slogan yang kita buat, ataupun USP produk kita supaya orang ingat, oh dia ni, oh Kak Kiah Pet Avail ni, oh Nadira yang apa ni, iKit ni, maksudnya orang tahu cerita pasal iKit dia ni. Okey. Oh, benda ni. Oh, contoh Kimi jual green feed ni supaya orang tahu apa kita punya niche, apa kelebihan kita, apa yang kita jualkan, apa yang selalu kita kongsikan. Alright? So marketing dengan sales, bila branding dia combine, dia akan lebih macam mana? Bila marketing power, branding power, mudah kita buat closing, mudah kita buat selling, mudah untuk kita buat closing lah, maksudnya menjual kita punya produk. Bila marketing kita dah faham, kita dah tahu branding kita bagus, kita tahu cara marketing tu, maksudnya marketing tadi dah cakap daripada segi produk, USP kita apa, branding kita apa, senang untuk kita membuatkan sales seterusnya. Alright? So, ini kita akan more lebih detail sebab saya tak tahu masa saya diberikan berapa. Saya sempat, tak sempat, kita continue lah bila-bila masa. Okey, sebelum adalah prospecting. Okay, saya akan mau tekankan daripada sini, prospecting ni apa? Macam mana nak sediakan prospecting yang senang? 2 jam. Saya hari ni sedikit penat. Alright. So prospecting adalah database kita, database yang kita dapat untuk kita tukar. Contoh prospecting yang kita dah ada, nama kita, prospek kita siapa yang dah ada, macam mana nak tukar orang ni untuk yang yang jadi database kita ni, apa yang kita perlu tukarkan pada dia supaya dia orang menjadi database kita pula. Prospecting untuk ke database ni, tukarkan sesuatu. Okey, apa rasa-rasanya? Contoh ada sesuatu yang premium atau ada sesuatu yang sesuatu yang premium, sesuatu yang murah tapi sangat berharga untuk kita berikan kepada kita punya prospecting supaya dia nak memberikan database dia pada kita. Database ni bukan kita suka-suka ambil, database dengan permission. Alright, database kena faham. Database bukannya kita nampak kat surat khabar tu dah database, kita nampak dekat magazine dah database. Bukan. Database adalah database dengan permission. Macam mana kita nak dapat prospecting, daripada prospecting tu, prospek tu dia menjadi database kita. Okay, first ni kita pergi step by step. Macam mana dia boleh jadi database kita? Apa yang perlu kita lakukan? So, apa yang biasanya, apa yang perlu kita berikan, apa yang perlu kita kasih, cuba kita fikir sama-sama. Apakah yang boleh kita bagi mereka supaya mereka dengan willingnya untuk memberi database dia kepada kita? Apa you rasa kita boleh sharekan ataupun apa you rasa kita boleh bagi kepada prospecting kita supaya dia nak bagi database kepada kita? Ada sesiapa boleh jawab? Yes, pandai Jasmina Sari. Sampling produk, sampel hadiah. Betul Maizan. So, contoh untuk database tu, kita boleh bagi apa? Kita punya sampling. Okay, sampling tu kita dah beritahu ni bagus, ni apa-apa-apa. So, kita bagi sampling. Kalau kita buka book tu, kita bagi sampling supaya kita dapat, okay, dah ambil ni sebab kita orang nak ada sampling. Kita nak tolong bagi nombor telefon ataupun puan, siapa nama puan, nanti saya akan ajar cara-cara dia macam mana. So untuk dapat sampel ni, kami sekarang ni tengah buat program mengenai kempen Sayangi Wanita. Contoh kempen Sayangi Wanita. So kami akan bagi sampel yang disarankan oleh doktor pakar untuk pakai. Dan setelah puan pakai, kita akan follow up supaya apakah selepas puan pakai, apa puan rasa. Contoh ayat-ayat dia. So kita boleh, barulah kita ambil yang saya dah biasa bagi. So kita ambil dia punya nama, okay? Kita ambil nombor kontak dia dan sebagainya. So tarikh berapa you bagi. So kurang-kurangnya selepas 2 ataupun 3 hari buat follow up supaya macam mana dia pakai, apa dia rasa pakai. Alright? So kita buat prospecting tu, kita kena tukar bagi sampling avail. Contohnya
Okay, contoh macam-macam lah. Boleh you bagi contoh green feed, kalau nak bagi green feed. Kalau nak cappuccino, bagi cappuccino. Nak apa? So sekarang ni cuma dalam perniagaan, you jangan bagi serentak prap, you bagi tahu. Contoh, dia punya aura-aura menjual tu nak terbau. Prospecting bau dia terus lari, tak nak bagi database. Dia bagi database tapi database palsu. So kita tak nak terlalu nampak kita menjual sangat. Okay, aura-aura menjual tu kita tak nak. Kita nak more pada sharing pada diorang kebaikan apa yang diorang bakal dapat. Alright, so contoh saya bagi kita tadi dah cakap kami daripada ni untuk just berborak, okay, buat orang selesa dengan kita. Alright, so cakap macam tu nak bagi sampling avail, kita kena create rapport dengan kita punya prospect, kita punya customer. Alright, so kita berapa segi prospecting, macam mana nak tukar diorang pada database, bagi sesuatu, in return dia bagi kita database. Boleh faham tak kat sini? Kalau faham tekan 1, faham pasal prospecting. Seorang je faham, 2 orang je faham, lain tak faham. Itu prospecting. Macam mana you nak curka prospecting menjadi kita punya database daripada segi apa yang you nak bagi, tak kisah daripada segi online ke, daripada segi offline ke, itulah caranya. Alright, prospecting kepada tu bagi sesuatu dan untuk mendapat database. Alright, so semasa, biasanya sebelum prospecting ni, sebelum kita kena buat prospecting dan sebagainya. So semasa kita tengah dealing, okay, kita tengah dealing nak bercakap ataupun tengah closing lah maksudnya. So bagaimana nak mulakan perbualan? Approach ni macam mana nak suruh orang ni daripada tak ada masa, kita tarik masa dia supaya dia ada masa nak bercakap dengan kita. Nak approach orang supaya drag masa orang ni supaya dengar pasal kita. Okay, contoh saya bagi. Saya Kak Norin. So, kita first dalam approach, kita kena kenalkan diri kita. Assalamualaikum. Okay, jangan main terja je. Saya menjual tapis air yang tidak perlu tukar-tukar. Maksudnya contoh, jangan terus macam gitu. Kita kena bagi salam. Okay, kena kenalkan diri. Kita dari mana. Jangan kita kalau orang tiba reda, nanti orang takkan ingat scam, takut, betul tak? Orang akan takut. So kenalkan diri. Assalamualaikum, saya Kak Norin dari Brunei. Okey, saya ni saya nak kongsikan bagaimana bisnes 50 sen boleh jana income 5k. Contoh, kalau orang tu sebab kita kena tahu dia orang punya cara approach tu. Kalau orang tu okey nak tahu contohnya kenalkan diri, sebab orang sekarang ni dia takut pasal spam kalau orang cakap macam ni, so kenalkan diri. So bila online pun sama, offline pun lagilah kena ada bahasa, orang kata cara tata tertib tu kena ada untuk approach orang. Jangan cakap tak penting lah, tak perlu, kena. Alright, so dalam offline ataupun online, approach adalah berbeza. Kalau approach daripada segi offline ni, kita dapat tengok kita punya body language, orang punya body language, okay, orang punya muka, okay, face detect, kita boleh tahu dia suka ke tak suka. Tapi online ni kita akan tengok daripada segi blue tick, dia reply pun ataupun tidak reply. Itu secara approach dia. Yang paling penting semasa nak approach tu, jangan ada aura-aura menjual. Jangan ada aura-aura menjual. Alright. So bila approach dengan orang pun jangan terlalu ada aura-aura menjual sebab kita tak tahu apa needs orang tu dulu. So bila kita buka, contoh bila kita buka bus lain, you jangan fikir tak ada aura menjual. Dalam buka bus orang dah tahu kita menjual sesuatu. Dan mungkin orang yang datang pada kita tu dia memang dah pakai dan mencari produk kita. Alright, itu different story. Alright, so kalau offline biasanya kita akan mau pada bagi sampling, cara approach kita dah tahu dah, kita boleh cakap puan, puan ada masalah apa, maksudnya macam mana saya cakap, macam mana nak memulakan perbualan, maksudnya perbualan, okay puan, kami ada ni, puan ada masalah ke sebelum ni? Saya tanya dia, cara terbaik. Ada masalah ke sebelum ni? Okey, pet kita ni boleh alert ada pada mereka yang ada masalah. Dan jangan sangat lupa bila gunakan nama doktor pakar. Alright? Kerana manusia dia akan rujuk sakit pada doktor pakar.
Alright? So doktor-doktor yang diorang rujuk. So nama doktor ni jangan lepas pandang untuk yang guna. Maksudnya kita produk ini disarankan oleh doktor pakar. Pernah tengok ke produk ni sebelum? Pernah tengok ke produk ini disarankan oleh doktor pakar, kenal tak pasal produk ni, dah pernah cuba ke pasal produk ni? Puan, maksudnya lah, kalau lelaki perempuan, panggillah puan. Kalau lelaki, panggillah tuan. Kalau konflik tak tahu dia lelaki ke perempuan, tengok dia lebih ke perempuan ataupun lelaki. So, pandai-pandai. So, Assalamualaikum puan, just berbahasa. Alright? So, macam mana nak drag masa dia? Okay, kita tengok. Okay, contoh. Approach ni paling penting. Kalau offline, senang juga. Offline senang daripada segi bila kita jumpa, kita dah tahu. Jangan tok apa, jangan panggil tok. Kalau datuk, kena panggil datuk lah. Kalau tahu dia datuk kan. Tapi you tengok. Okay, contoh lah. Okay, tak apalah. Okay, approach tu kena betul, alright? Kena ada bahasa. So, kalau kita tengok orang tu, dia memang contohlah kita tengok dia muka dia berjeragat ataupun dia ada banyak jerawat. So, kita nak jadi kita nak approach produk apa rasanya kalau offline, orang tu kita tengok banyak jerawat. Kita tengok orang tu banyak jeragat. Kita nak cakap pasal apa? Kita tak boleh cakap, betul lah ini klorofil. Maksudnya takkan, muka puan ni banyak jerawat ni, banyak jeragat ni. Kita jangan shamingkan orang, okay? So, kita cakap secara general. Saya dulu macam-macam juga produk saya guna, tapi alhamdulillah dengan saya dengan produk ni apa-apa. Just pandai-pandai lah cakap. Maksudnya dengan produk ni rupa-rupanya saya tak tahu, saya macam-macam puan saya guna. Dia akan auto kata, Abdullah saya pun ada masalah ni biasanya. So biasanya kalau yang anda cakap saya dulu dah macam-macam produk guna puan tak menjadi, tapi alhamdulillah bila saya guna Greenfit ni, rupanya kita kena detox dulu puan ya. Kita kena detox dulu kita punya toksin, barulah apa-apa produk yang kita pakai tu ada benefit pada kulit kita, barulah nampak. Saya tak faham puan, bila saya dah tahu pasal produk ni barulah saya faham. Alhamdulillah okey. Macam tu, tapi jangan membohong cakap betul. Cakap betul yang you memang dah pakai klorofil apa you rasa, Greenfit apa you rasa. Alright? So kita nak buat bisnes yang jujur. Jangan buat bisnes hanya fikir hari ini dan hari esok saja. Kita nak buat bisnes selamanya. Itu cara approach. Alright? So boleh faham tak? Approach punya cara. Boleh faham apa itu approach? Letak 2. Faham? Approach tu 2. Alright, faham. Ada juga jangan pula, Puan Nina hari ni basicnya sangat, saya dah tahu ni semua. Kalau tahu sale dah banyak, sebab saya kena bagi tahu banyak kali. Kalau saya boleh tahu sale banyak ke tak banyak, antara buat ataupun tak buat kan. So ni saya nak beritahu anda. Alright? Sebab anda tak buat, selagi tu saya akan bercerita benda yang sama. Kalau nak cerita, dalam bisnes, dalam sales adalah benda yang sama. How you make thing happen. Macam mana you buat itu berlaku. Macam mana you keluar daripada masalah kewangan you sendiri. Itu yang penting. Make it happen. Right? So, fact finding. Apa fact finding? Okay. Fact finding ni biasanya adalah untuk dapatkan hot button. Untuk lahirkan interest dia. Berbeza yang sama kena cerita hari supaya jadi habit. Betul, kita kena buat. Bila buat, skill kita akan bertambah ampuh. Alright? Macam pisau. Selagi kita asah pisau, dah akan makin lama makin tajam. Kalau tak buat, kalau guna tak diasah, dia akan tumpul. Macam kita juga. Alright? Bukan beza, bukan masalah lama ke sekejap orang tahu pasal perniagaan kita ataupun kita buat perniagaan kita. Macam mana kita melakukan perniagaan kita setiap hari, itu adalah lebih penting. Alright? So, base kalau kita nak tahu kita punya conclusion, kita berjaya ataupun tidak berjaya, ilmu dah banyak ni. Pergi kelas setiap Selasa, alhamdulillah pergi. Saya tahniah pada mereka selalu pergi. Hari Khamis pergi dah masuk kelas training. Belum lagi weekend dengan CM Zahir semua everything. Tapi kenapa tak pergi the next step? Kenapa orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Kaji diri sendiri. Adakah anda melakukannya setiap hari ataupun anda melakukan bila anda suka? So bila kita tidak melakukan setiap hari, skill kita tak akan jadi apa.
Contoh saya tengok si Fiza. Setiap hari. Okay, setiap hari saya tengok dia sentiasa post without fail. Alright. FB dia macam-macam benda dia cuba. Cuba kita tengok. Dia punya sales setiap hari ada sales. Kalau tanya dia, bukan mula-mula dia buat sentiasa dapat. Tapi setelah berapa lama dia sentiasa buat, orang dah trust, orang dah yakin. Itu yang buat Allah nampak usaha kita, barulah Allah bagi segalanya. Itu penting untuk kita faham. Alright, kita sebagai orang Islam pun mesti penting. Kena faham. Kalau tak, kita akan jerk. Jerk ni maksudnya, jumpa orang, you serabut. Sekejap nak cakap poin ni, sekejap nak cakap poin ni, sekejap nak cakap poin ni. Sebab you tak biasa bercakap. So benda tu tak jadi apa pun. You tahu tapi you melabar, tak tahu apa nak cakap. Itu yang paling tak bestnya. So fact finding, untuk kita dapatkan hot button orang, lahirkan interest, minat orang. Okay, soalan biasanya kita gunakan fact finding ni ada soalan pancing. Soalan pancing macam mana? Contoh kita jumpa orang, Puan, maaf saya nak tanya, Puan punya period teratur tak selama ni? Mungkin boleh tanya, itu soalan pancing dia. Kita dah tahu kalau, sebab tu kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu kita tahu, bila kita tengok orang tu dia kulit yang tak kurang cantik lah, dia jerawat banyak ke apa, mesti ada kena mengena dengan sistem peranakan dia. Mesti ada kena mengena dengan kitaran head dia. Jadi daripada situ anda akan boleh approach, Puan, maaf nak tanya, Puan Puan punya perjalanan darah ataupun kitaran head Puan teratur ke? So daripada situ untuk anda untuk anda tarik dia untuk ke lah, kalau perempuan dengan perempuan senang lah, kalau lelaki pun sebenarnya tak jadi masalah pun zaman sekarang ni. Tapi you more fokus pada untuk permulaan bicara mungkin greenfield ataupun chlorophyll ataupun sebaliknya. Alright, so cari fact finding. Maksudnya you punya soalan pancing. Soalan pancing. Adakah Puan selama ni, maaf bertanya Puan, kena tanya, maaf bertanya Puan, jangan, jangan jadi macam, saya rasa Puan muka kan banyak jerawat ni, Puan punya period confirm ni, tak teratur ni. Tentang setahun sekali kot Puan. Jangan cakap macam tu pula. Memang you kena lempang. Maksudnya objection terus kan. So, kita nak suruh dia berkata ya dengan kita supaya kita boleh drag dia masa dia. Selalu letakkan diri kita sebagai prospek. Letakkan diri kita, mindset kita pun kita kena sentiasa set, jangan untuk sales sahaja. Okay, follow up paling penting. Okay, so letakkan diri kita sebagai prospek sentiasa. Bila you letakkan diri you sebagai prospek, you mesti akan tahu apa yang kita nak tanya. Alright, so minda kita jangan terkunci untuk menjual, selling saja. Alright, itu yang membuat ramai orang kat luar penat buat perniagaan. You ajar network, you menjual tanpa apa the next step yang perlu kita lakukan. Alright, so teknik, okay, kita bagi teknik mirror juga dalam fact finding ni. Contoh, saya dah macam-macam lah guna produk, contoh Greenfit. Saya dah macam-macam lah guna produk, kata untuk senang buang air lah, boleh kempiskan perut lah, bohong je lah semuanya. Tak menjadi pun. So kita nak guna ni, teknik mirror ni kita guna more pada yang betul Puan, saya setuju. So kita kena setujukan apa yang customer kita cakap dulu. Betul Puan, saya pun setuju. Saya pun dulu macam tu. Apa gajah rimau pun saya guna Puan. Cuma memang tak menjadi. Tapi Alhamdulillah, dengan saya gunakan Greenfit ni, memang boleh melawaskan perbuangan. Memang perut rasa badan jadi ringan. Macam inilah Puan. Puan cuba dulu sampel untuk ni dan Puan rasakan sendiri benefit dia, baru nanti Puan share dengan saya. InsyaAllah. So far ni tak ada lagi orang cakap tak buang. Maksudnya tak lawas pembuangan dia. InsyaAllah. Puan cuba, Puan pasti akan dapat result dia. Okey tak kalau saya buat ayat macam itu? Faham tak? Simple tak? Tekan simple. Tekan 2 kalau kata simple. Okey. So buat macam tu, jangan Puan boleh
terpulang pada puan nak cuba sekotak pun boleh, puan nak beli untuk set percubaan pun boleh. Tapi kalau puan nak nampak result cepat, konsisten, nasihat saya, belilah sekotak dulu. Baru puan dapat. InsyaAllah sebab produk kita tak ada benda-benda yang ada harsh chemical, yang maksudnya chemical-chemical yang berat yang tak disarankan pakai. Yang boleh menghakis perut kita jadi lebih nifis, macam kita ada tak ada julap di dalam dia. Kebanyakan puan, kalau puan baca dekat Reader's Digest ke apa, maksudnya banyak sangat produk sekarang yang dia nak nampak cepat langsing tapi diorang pakai julap. Macam tu lah saya selalu sarankan, macam tu lah selalu bagus. Maksudnya dekat situ, cara percakapan, intonasi, tidak ada aura-aura untuk menjual. Aura-aura untuk orang rasa, ya Allah aku nak kena beli satu ke, kalau boleh nak beli 10 hari ni. Macam tu. Maksudnya orang rasa berminat nak bercakap kita. Jangan cakap macam kereta api dan nak putus. Macam peluru. Apa kalau puan ni? Puan gini. Puan kalau pulang bersatu rugi. Baik pulang balik 3. Puan. Kalau puan Griffith ni kalau campur lagi dengan klorofil ni lagi bagus. Puan. Mabuk kepayang maksudnya. Ada tak nampak orang ataupun network kita closing macam tu? Tekan satu. Ataupun you nampak orang luar yang you kena approach, orang tu cakap macam gitu, macam machine gun. Kalau pernah dengar, tekan 2. Tak pernah dengar? Saya selalu dengar orang pergi dekat saya, puan, gini puan, saya produk ni puan kena pakai ni, pakai scrub ni, daripada scrub ni tak boleh puan, kena pakai satu set, tak boleh puan, kena pakai dengan suplemen dia, baru okey, macam peluru, betul dah, macam peluru, kan? Maksudnya, macam mana? Pening orang beli bukan kerana sebab need, yang offer kredit kata, kan? Maksudnya, orang beli kerana stres, you cakap macam peluru, lepas tu, orang ni dah beli dengan aku, tapi aku nak follow up, nak call balik, nak WhatsApp dia, blue tick je, dah blue tick tapi tak balas-balas. Sebab orang tu beli kerana takut, kerana stres. Sebab sekarang ni kan mesti ramai orang gila, jadi orang ni gila ni, tak pasal aku beli kan dia bunuh aku, baik beli macam tu, kan? Jadi orang stres. So macam-macam cara kadang-kadang orang nak beli. So kita jangan pula orang beli dengan kita kerana stres. Orang ada beli kerana kesian. Pun kalau orang beli kerana kesian sekalipun dengan kita, tapi produk kita memang bagus, pasti ada repeat sales. Tapi kalau orang beli kerana terpaksa, mustahil akan ada repeat sales. Tapi kalau beli kerana produk kita sangat luar biasa, pasti akan ada repeat sales berkali ganda. Setuju tak setuju? Kalau setuju, tekan 3. Alhamdulillah. Sebab walaupun orang beli contohnya lah, kita cacat anggota. Tapi orang beli kerana kesian. Tapi bila dia cuba, memang sedap lah cappuccino dia ni. Memang power lah. Aku selama ni makan kopi lain tak pernah rasa syahdu macam ni. Tiba-tiba makan cappuccino Oval ni, rasa mampat. Padu. Macam tu. Maksudnya sekarang, satu lagi kesalahan yang saya nak tegur sikit untuk leader-leader saya, termasuk saya sendiri, tolong jangan panggil cappuccino kita kopi. Tolong jangan bagi nama cappuccino kita you panggil kopi, kerana you downgrade kan kita punya produk sendiri. Kopi murah sayang. Kalau cappuccino is another level. So kita akan nampak, sebab tu tagline kita, okay, rasa French, tak tahulah, cappuccino, tapi harga Malaysia price. Sebab kita nak nampakkan another level, Italian, yes, Italian. Thank you Adi. Maksudnya, rasa Italian, Malaysian price. Maksudnya kita nak nampak, not kopi, please, cappuccino, right? You jangan cakap, nak rasa kopi Oval tak? Kopi tu kopi biasa, tak kelas. So, cappuccino is another level. You jangan downgradekan kita punya produk, alright? Thank you. Alright. So, cara bercakap, presentation kita, kena ingat ya, cara presentation kita kena smooth, kena teratur, jangan buat orang stres.
perkenalkan diri, macam saya kata tadi, cara approach kita. Assalamualaikum puan, nama saya ni, saya dari mana, right? Saya sekarang ni, okey, contoh saya sekarang ni tengah mengadakan kempen sayangi wanita, contoh ayat. So, Assalamualaikum puan, puan selama ni, boleh saya tanya sikit puan, puan selama ni ada tak masalah, tadi saya kata apa, masalah apa ni, kitaran darah headphone teratur tak selama ni? Okey, so bertanya dan orang sedap je dengar. Alright, itu cara-cara a few hot button supaya orang akan kekal untuk orang lahir apa ni, create interest untuk bercakap lama dengan kita. Alright, so far ni fact finding faham tak? Kalau faham tekan 4, faham. Alright, so presentation. Bila presentation, anda tak kisahlah apa-apa pun anda nak cakap supaya kita boleh ingat, first ingat approach, fact finding. So macam fact finding saya tadi cakap macam mana kita nak tarik, drag orang supaya dia nak bercakap lebih dengan kita. Cara approach, malam puan, apa khabar puan, ni gini. Fact finding, macam mana daripada point tu supaya dia drag bercakap dengan kita dan dia nak dengar, dia nak listen apa yang kita nak buat. 4, presentation. Alright, so kita nak buat presentation tadi, prospecting, approach, dah tahu macam mana nak approach cara orang dia. 3, kita tahu fact finding dia macam mana, nak cakap untuk dia drag masa kita. So bila dah drag masa dengan kita, so time untuk kita buat presentation. Alright, presentation tu biasanya tujuan kita nak bagi produk kita detail. Tapi jangan detail sangat, jangan you pergi buka buku purple tu, you kekahkan semuanya. Gini, puan-puan jangan relax. Bercakap lagi, saya tak habis cakap lagi. Dengar. Jangan macam tu. Okay, presentation kita kena simple and fact. Fact and simple. Maksudnya apa yang orang nak dengar. Apa yang kita nak dengar. Sebenarnya apa orang yang nak dengar adalah apa yang kita nak dengar daripada orang. So, itu apa? Presentation kita more pada USP produk kita. Product focus kita. Dengar satu lagi. Jangan dalam satu masa cerita sampai 5-6 produk terus. Saya tak nak, sebab tu Pak, untuk anda akan 1, penat, 2, anda akan buat kerja sia-sia. Jangan dalam satu masa cerita sampai 3-4 produk sekali hari. You buat orang menyampah. You dah tunjuk arah menjual dekat situ. Tak semua orang yang boleh open mind, oh yang ini untuk pakai ni, ini pakai ni. You cerita sampai semua dalam satu masa. You akan failkan diri you sendiri. Setuju tak setuju? Tekan 1, fail. Setuju tak? Tak boleh cerita semua dalam satu masa. 1, setuju. Kalau setuju tekan 1. Jangan cerita semua dalam satu masa. Sebab tu anda kena kenal pasti you punya niche dekat mana. Kekuatan produk you dekat mana. Yang you dah faham, you dah khatam yang mana. Yang you dah fasih produk apa. Jangan orang kata, okay, aku memang suka jual green feed, aku jual green feed banyak-banyak. Sedangkan kita sekarang ni jual pad. Kita ada ilmu pasal pad, niche produk kita pasal pad, kekuatan kita pasal pad. You pergi cerita saja-saja sebab dia boleh jual 10, you baru jual 1 bag PP. Oh, dia boleh jual green feed. You jumpa orang, you cerita pasal green feed yang you tak pernah cuba sekalipun. You dah cuba sekali-sekali, tak pernah konsisten, tak tahu lepas 3 hari minum macam mana, lepas 7 hari minum macam mana. Kalau tak minum 2 hari jadi apa? You tak tahu ilmu tu. You belasah semua. Ingat, kita buat bisnes bukan hanya untuk menjual 1 hari, 2 hari. Kita nak menjual selamanya. Kita nak share dengan orang selamanya. Dan perkataan menjual pun silap untuk saya. Tak boleh cakap menjual. You more pada sharing supaya orang tertarik, orang suka, orang trust, orang believe dengan kita. Right? So, cara presentation kita more pada apa produk yang bakal nak buat. Jangan masa tu jumpa orang, masa semua you nak cerita. So, you tahu you punya niche apa. Kata you punya niche, kekuatan you memang cerita pasal pad. You cerita pasal pad.
Tapi you nak selitkan untuk bagi gift. Contoh, you nak bagi gift cappuccino ke, sekeping dua, you nak bagi chlorophyll ke, sekeping dua. Ini pun ada produk kita lain. Puan cubalah dulu. Maksudnya macam tu. Gift kena ada. Jangan locate dekat situ. Alright. Masa presentation kita bagi sehebat mungkin. The minimum, the best. Okay, jangan lupa, dulu saya dah pernah cakap dah apa point-point yang kalau before ni saya dah cerita, apa point yang 7 point utama yang you kena kongsikan masa presentation. Apa USP kita? Satu, apa? Halal. Dua, apa? Tiga, apa? Empat, apa? Faham? Presentation yang perlu kita ada. Ya, kita ada doktor pakar sakit puan, tengok poin-poin sana, halal, herbal, 6, kita ada clinical report. Bila halal mesti ada, masuklah pada suci, semua tu semua. Tapi orang suka dengan kelainan produk kita sebab kita ada herbal. Kelainan produk kita ada doktor pakar. Kelainan produk kita kilang sendiri, kita clinical report, kita ada anugerah. Alright? So, benda-benda ni sangat penting untuk anda cakap, kalau maksudnya the less is the best untuk orang dengar. So bila ada highlight nama doktor pakar, maksud doktor pakar kita bukan doktor sembarangan, dia doktor pakar yang bertauliah, doktor apa-apa. Alright? Doktor apa? Doktor pakar doktor pakar sakit puan. Nanti doktor pakar kita ingat doktor gigi. Okay, doktor pakar sakit puan. Alright, Talha. Oh, Talha testimoni yang very good. Daripada saya follow, daripada badan dia comel, sekarang ni sado. Cantik badan, smart. Alright, nampak lebih muda. Tahniah Talha. So dia penggunaan yang baik. Maksudnya Talha, you boleh jual satu kontainer pun sebenarnya Greenfit. Sebab you ada testimoni you tersendiri. Tahniah. Alright. So presentation ingat Alright. So itu reaction from one. Halal. Okay. Properly ayat Talha juga. Ya, kongsikan. The best is presentation adalah presentation testimoni kita sendiri. Okay. Result dia apa? Banyakkan akibat. Banyakkan benefit. Alright. Dalam presentation kita kena ada testimoni, result orang pakai tu apa, akibat orang pakai tu apa, benefit. Akibat ni maksudnya jika pakai produk yang tidak tahu asal usul, maksudnya produk-produk yang salin kulit, apa akibat yang akan dapat. Benda tu kalau kita zaman saya dulu, maksudnya kita punya scaring point kita, maksudnya bila pakai pad kat luar apa jadi, itu kita punya akibat pakai produk tu, result maksudnya testimoni produk tu, dan benefit kalau you menggunakan produk kita dapat. 3 poin utama. Apa saya cakap? Result, akibat, dan benefit. Result, akibat, dan benefit perlu ada dalam presentation. Ya, semua testimoni sendiri adalah lebih baik. Okay, lebih baik. Sebab you are genuine. You genuine untuk presentkan produk tu. You lebih rasa, sebab you yang lakukan. You dah tahu berapa hari you pakai, macam mana you pakai, berapa titik you makan, apa-apa tu. Semuanya based on your own experience. You punya experience sendiri, sangat power. Alright? So far faham tak presentation apa perlu kita presentkan? Kalau faham, tekan 4.
So ingat point saya ulang balikkan point prospecting, approach macam mana cara approach, fact finding apa kita nak buat fact finding, presentation mesti ada apa tadi 6 sebab presentation plus 4 plus 3 result, akibat dan benefit yang dapat. InsyaAllah boleh close orang. Yes, pandai Kak Kia, good. Maksudnya benefit mesti ada. Itu cara presentation kita. Bila kita fokus dengan 6 plus 3, 6, 7, 8, 9 poin utama, kita punya presentation sangat padu dan mampat. Orang kalau tak nak beli, dia memang tak nak beli. Tapi kalau kita nak buat macam mana? Kalau kita dah buat presentation yang terbaik, kita dah bagi benda yang baik. 7.9 4, 6, 7, 9 poin utama you dah sembahkan, tapi dia tak nak beli, is okay. Bukan hari ni, mungkin esok. Alright? So, benda-benda tu. Tapi jangan lupa sampling bagi dia untuk kita dapat database. Alright? So, 5, handling objection. Apa tu handling objection ataupun rejection? So, sebelum kita pergi jumpa orang buat presentation, benda-benda ni semua mesti you kena ada So, you, apa pasal pula aku direct ni? Alright. So, handling objection biasanya kekurangan dan kemungkinan yang menyebabkan orang akan tolak produk kita. Kemungkinan atau apa yang menyebabkan orang tolak produk kita. So, boleh share kat sini apa yang you rasa orang kita fokuskan pada Pat So, apa rasa-rasanya, apakah kekurangan ataupun kemungkinan orang tolak produk kita selain daripada kita. Apa daripada kita? Sebab kita membebel panjang. Saya suruh 9 poin utama, you cerita sampai 21. Orang dah malas nak dengar. Orang tak nak dengar dah produk lain. Terus terang, 9 poin yang saya bagi tu kalau you sharekan, confirm close. Confirm lepas ni you akan power daripada closing. Itu yang saya buat selama ni. Saya, alhamdulillah saya tak pernah gagal close orang walaupun dia hanya beli PP je. Pada saya, kalau orang beli satu RM50 tu saya dah kalah lah. Patutnya dia orang beli 450. Macam tu lah. Maksudnya, kalau you betul-betul buat, okay, bau, harga. Bau herba yang harum. Bau herba yang harum orang tak suka. Bau herba yang tak harum ke? Okay, kat sini orang tolak sebab 1, bau. 2, harga. Kita dah tengok kemungkinan kita kena tahu dan kita kena tahu jawapan dia. Jangan masa tu baru tahu. Sudah biasa dengan biasa Pat. Bau. 2, harga. Ni kita tanya orang luar. Okay. 3, susah nak dapat. Setuju tak benda ni? Orang selalu buat rejection pada produk kita. Handling objection. Okay, bila kita dapat handling objection, susah nak beli, ya betul. So, itulah tujuan utama Avail adakan supaya kita buat SBP. Di mana kedai-kedai yang kita buat, kita approach semua kedai-kedai, daripada kita bau susah nak dapat. Bau susah nak dapat sebab itulah salah satu usaha syarikat kita untuk mengadakan berapa ramai SBP di mana kedai-kedai yang anda tinggal supaya mereka mudah dan dapat segera produk kita. Okey, bila kita buat handling objection, 1, kita jangan tak setuju dengan orang. Okey, kita dengar apa prospek kita cakap. So kita boleh jangan cakap kita jangan cakap apa? Tak adalah, bau dia okey je. You je tu rasa macam tu. Jangan cakap macam itu. Harga okey je, you je yang terasa macam tu. Harga dia okey je. Sebenarnya barang-barang dia you tengoklah, bukan senang nak dapat. Jangan macam tu. Masa tu you dah ajak berkelahi dah dengan orang. Okey? Setuju dulu. Setuju dulu pasal bau, setuju dulu pasal harga. Boleh setuju, susah nak dapat, setuju je semua. Jangan sekali, mahal ke? Tak adalah, orang yang low mind je kata mahal. Orang yang kelas-kelas tak ada rasa mahal. Jangan. Jangan setuju dulu. Okay, jangan lawan. Customer is always right. Saya nak panggil seorang, jangan nak ajak perang. Betul. Saya nak panggil seorang yang kalau orang tak setuju ni, cara you jawab macam mana? Alamak, Puan Ira ni macam-macam hal lah dia ni, sekejap panggil orang lah.
aku ni betul kalau sebut nama aku kan susah pula aku. Saya nak panggil lelaki ke perempuan ni? Lari. Dah agak dah. Tak saya tengok siapa yang saya nak panggil ya. Saya nak panggil Dr. Nozia. Dr. Nozia. On mic please. Assalamualaikum. Okay, doktor. Kongsi dengan saya 3 rejection yang orang buat ni, macam mana cara Kak Noh tangani? 3 cara. Daripada maksudnya daripada segi harga. Okey, saya panggil sorang-sorang harga. Macam mana Kak Noh biasanya bagi jawapan pada orang? Kalau orang tanya harga ni mahal. Harga mahal. Oh. Biasa saya akan inilah pack kita ni tak mahal sebenarnya. Dan boleh pakai free lagi. Tapi ada caranya lah. Tu saya kongsilah apa tu selepas tu. Okey, maksudnya okey. First, next time boleh guna cara macam ni. Ya puan, saya setuju. Memang mahal. Tapi pada orang yang tak tahu lagi kelebihan produk ni kenapa? Baru boleh cerita kenapa produk ni mahal. So kita more pada kita punya 100% cotton ada. Jangan cerita pasal halal tu diorang dah tahu dah tadi. Presentation maksudnya handling objection. So betul. Jawapan Kak Noh more pada buka minda dia dulu supaya dia faham kenapa produk kita ni harga dia macam mana. Ya. Betul tak cara dia macam tu? Betul. Alright. Okay, thank you Kak Noh. Sama. Alright. So, daripada bau saya nak panggil siapa pula? Nadira Ahmad. Kongsikan kalau orang kata bau lah, pad new ni memang I suka, memang bagus benefit dia tapi bau. Nadira? Ya. Betul lah memang ada bau daripada pad biasa tu. Tapi bau kita bau herba. Ni bau herba ni dia fungsi untuk, kan kalau period tu kan bau hanyir. Di bau herba ni dia akan neutralizekan bau hanyir tu. So tak adalah daripada orang bau period kita baik bau herba ni. And tak rasa segar ke bau herba ni? Saya rasa segar. Fresh lah, anak-anak saya pun suka. Okay, thank you. Good answer. So kita mengiyakan dulu apa dia cakap. Baru kita bagi tahu kenapa, why and why. Thank you Nadira. Right, lagi satu saya panggil panggil siapa? Sekejap ya. Maizan. Susah lah. Maizan ada? Maizan? Ya, saya ada. Alright. Kalau dapat prospek, susah lah. Saya suka nak pakai produk ni. Tapi susah lah nak dapat. Biasanya saya akan cakap, macam sekarang, syarikat dah open kepada kedai-kedai yang terpilih. Lepas tu saya cakap, kalau susah, apa kata kalau puan sendiri yang jadi ejen ataupun penjual kita. Okay, good. First, mesti kita apa-apa pun mesti mulakan dengan kita setuju. Ya puan, memang betul susah dapat. Tapi sekarang, dan the best is you bagi solution pada dia, dia sendiri yang menjadi agent. That's good. Bagus, Mai. Thanks. Right. Okay, so pada orang luar yang baru-baru sekali dapat sesuatu tak dengan handling objection? Macam mana nak handle objection? Kalau dapat, tekan 5. Okay, so ada, you faham macam mana handling objection, mesti mengiyakan apa pun dia cakap dulu, right? So, sebenarnya produk kita, produk avail especially syarikat kita saya jadi je senang. Okay, sebab tu macam tu. Memang itu maklum pada dia. Macam tadi Mai cakap, that's a good answer.
Alright. So sebab tu dalam saya tak faham jika anda sekarang ni anda berada di platform yang sangat tepat, yang sangat mampat, yang sangat padu. Alright. You dah tahu 9 kelebihan kita untuk handling objection. You dah 3 jawapan untuk handling objection. Kita dah tahu dah cara presentation kita. Kita dah tahu dah masalah kita hanya 3 sahaja. Cuba duduk fikir sebentar. Perniagaan yang aku lakukan ni, halangan dia ada 3 sahaja. Duduk fikir sebentar. Perniagaan aku ni hanya ada 3 objection sahaja. Yang aku pun dah tahu jawapan nak jawab macam mana. Kenapa aku tak boleh jual? Kenapa ya aku masih dekat sini, masih tak mampu lakukan sesuatu? Sedangkan objection yang 3 tu pun aku dah tahu dah hari ni cara nak jawab. So kalau rasa lepas ni anda akan superb, anda akan laku yang akan terbaik, tekan 3. Kalau you rasa lepas ni you dah tahu dah cara-caranya, you dah akan lakukan yang terbaik, tekan 3. You dah tahu dah semua jawapan dia, dah tak ada masalahnya. Masalahnya 3 rupanya. Tekan 3. Oh, pening-pening aku fikir susah. Rupanya masalahnya 3. So, last kali, closing before closing. Okay, kalau closing ni kita biasa guna teknik always be close. Always be close. Alright? Always be close, tak kisahlah dia beli seketol ke, 1 PP ke, dia beli untuk produk percubaan ke, at least must be close. Always be close. Jangan hang. Alright? So, macam mana you nak buat? Kalau nak suruh dia beli ke? Puan, setuju ke dengan saya apa yang saya cakap tadi, produk ni boleh membantu Puan? Betul ke Puan? Produk ni Puan rasa boleh bantu Puan? Puan setuju tak dengan saya? Apa yang saya cakap ni majoriti boleh bantu Puan? Boleh handlekan masalah Puan? Ataupun you boleh cakap dengan macam tu, terus cerita. Sekarang ni tengah promo produk yang Puan nak yang mana? Selama berapa 24 hours ada promo apa? Sebab jangan bukan pasal closing beli dah ni. Sebab dia punya, you dah tahu dah. Jadi saya dah ceritakan approach dia, you dah tahu masalah dia, you dah cerita dah macam mana kalau dia kata objection, you kena jawab macam mana. So closing more pada Puan nak cuba yang mana? Jangan cakap Puan nak cuba tak. Closing kalau you bagi dia, Puan nak cuba tak? Puan berminat tak? Siapa selalu cakap, Puan berminat tak nak join kelas kita? Contoh nak panggil orang pergi BOP, Puan berminat tak nak join kelas kita? Jika berminat, klik down button di bawah. Puan berminat tak? Sedar tak ayat dia, saya nak tanya. Berminat tak nak join BOP kita? Kalau Puan berminat, sila klik button di bawah. Dengar bahasa saya ni, okey ke tak okey? Puan berminat tak nak join? Jika berminat, siapa kata okey, tekan 1, okey tak? Bagus tak ayat saya? Kalau bagus tekan 1. Okey, saya bagi tahu kat sini. Kurang baik. Kurang baik ayat saya. Sebab ada 2 negative thought untuk orang bawa orang. Untuk orang pergi. Berminat tak?
jika berminat. Maksudnya kat situ saya bagi dia pilihan. Nampak tak nampak? Berminat tak nak join? Jika berminat, ada perkataan jika. Saya masih buat dia kalau dia berminat. Kalau tak berminat, jom join. Itu lain. Jom join seminar bersama saya. Macam gitu. Alright? Tak boleh gunakan soalan. No, sekarang terlalu ya betul. Kak Basra nampak itu pilihan. Pilihan orang akan boleh rasa, tak apalah, tak minat lah, next time lah. Alright, so jangan bila tu elakkan guna jika atau dalam sesuatu yang kita nak buat, nak panggil orang ke apa. Dekat situ kita buka peluang untuk dia kata tidak. Okey, nampak tak kat situ? Jomlah join saya jika nak ubah hidup. Maksudnya perkataan yang elakkan ada jika, nak, atau maksudnya you bagi pilihan dia untuk berkata tidak. Sebab tu kadang-kadang orang nak closing sangat susah. Buat orang tu rasa, tak apalah, next time lah saya beli. Faham tak? Boleh tak faham apa yang saya cuba sampaikan? Kalau faham tekan 2. Kita banyak guna ayat-ayat supaya orang membagi alasan tidak. Sebab tu kita susah nak close orang. Nak bawa orang pun agak susah. Okay? So lebih kalau adakah yang orang ada masalah kewangan untuk join? Maksudnya jangan guna adakah anda contoh you kena bagi ayat contoh contoh anda ada masalah anda ada masalah pembuangan, sila kata yes untuk dapatkan sampel percuma daripada saya. Jangan cakap siapa yang ada masalah pembuangan, kalau nak dapat sampel call saya. Tak boleh kalau faham ya, terus bagi direct pada yang supaya tak ada elakkan perkataan jika. Okey. ingin menambah pendapatan? Okey. Boleh? Itu straightforward. Adakah dalam ini ada masalah kewangan? Klik di sini dengan sekarang. Maksudnya, jadi selepas ini selepas ini tiada lagi penderitaan PMS dengan percubaan PET kita. Macam itu contoh. Direct. Untuk berjaya, sila join kami di PAN. Macam ni. Untuk mendapat rahsia bagaimana ingin mencari ingin mengetahui cara bagaimana untuk mendapat menjana income tambahan 2K setiap bulan, call saya. Macam tu, straightforward. Closing mesti straightforward sebab you dah cerita 2, 3, 4, 5. So closing you jangan guna perkataan bagi dia buat pilihan. Kecuali sebab kita dah tahu, saya dah kata dah, you kena pilih produk yang you faham. You kena faham apa prospecting ni semua saya dah bagi one to one. So you kena tahu closing you tu apa produk supaya you tak jadi masalah you nanti. Sebab tu kadang-kadang you nak close orang susah. Sebab you pun tak tahu apa you nak cakap. You tak nak close, you rasa serba salah. Nak close yang mana pun you tak tahu. Masa tu benda-benda tu penting Closing sangat penting. Boleh faham tak? Direct closing saya boleh faham tak? Okay, faham So jangan guna perkataan yang boleh buka orang berkata tidak. Jangan buka perkataan yang orang boleh berfikir. Berfikir untuk beli apa, tak apa. Jangan bagi berfikir, okay lah next time. Sebab tu lepas tu, next time lah saya beli Biasa tak dapat orang kata next time lah. Bila kita kata siapa berminat nak join. Tak minat. Betul tak? Biasa tak dapat bila guna siapa berminat nak join saya. Lepas tu senyap, blue tick terus. Biasa tak dapat.
Sebab kita buka dia berfikir supaya jawapan tidak. Siapa suka dengar seminar-seminar? Tapi you kena cari ayat yang sangkut untuk dia, yang ada kena dengan dia. Tadi saya kata apa, fact finding dia tu apa. Anda mengalami masalah sakit puan, menderita masalah sakit puan bertahun-tahun, cubalah. Sila dapatkan sampel percuma daripada saya. Orang suka dengar perkataan percuma. Orang suka dengar perkataan berjaya. Orang suka dengar perkataan kaya. Orang suka dengar perkataan daripada 50 sen menjadi RM100,000, RM50,000. Reasonable. Jangan dengan 50 sen anda akan terus menjadi jutawan. Itu semua orang kata spam. Alright, boleh faham Faham? Alright, last kali. Biasa kan dapat? So kita pun cuba kita pun tak berminat. Contoh kita tanya, siapa berminat nak join program dengan saya? Bukan tak bagus, kurang bagus. Terus buat keputusan. Ya, jangan bagi diorang buat pilihan untuk berfikir panjang. Alright? So, berminat. Kalau orang bagi kita, tak minat lah. You kena buat orang macam ada hot button. Dia punya fact finding dia. Oh, yelah aku ada masalah kewangan lah. Macam gitu. Okay, faham Alright. So, servicing. Servicing ni, jangan sekali bila nak buat service, puan nak replace barang ke? Puan nak beli lagi ke? Puan punya produk dah habis ke? Itu semua ayat bunuh diri. Okay, dalam servicing you mau follow up dengan untuk, okay, fokus kita memang follow up untuk orang repeat sales. Tapi janganlah kita terus cakap, puan barang ada lagi? Puan nak replace barang tak? Cik, ada lagi ni, nak beli lagi ke? So, servicing more pada, you tanya macam mana dia dah pakai selama seminggu, dia dah pakai 3 hari, apa you dapat, okay, ataupun kalau dia dah lama, maksudnya dia dah 2 ataupun 3 bulan, concern tentang keadaan, concern tentang badan, macam mana dia dapat, bila, macam mana kulit, maksudnya selama ni keputihan okey tak, dah okey tak, senggugut kali ni okey tak, lepas tu apa, lepas makan ada simptom apa-apa tak. So itu yang you kena tanya, tu cara servis. Oh kebetulan puan nak tanya ni sebab kebetulan kami ada promotion ni PWP, puan berminat tak? Kalau tak berminat, jangan cakap tak, saya salah. Berminat sebab julung-julung kali ni kita buat setahun sekali je ada. Kalau puan berminat macam ini. Kalau puan berminat, kalau pun dah salah. Correct. Betul. Berminat kita cepat sebab ni promosi sebulan saja. So itu cara servicing kita supaya dia untung. Bukan kita yang lebih untung, dia lebih untung. Kena faham. Alright, kena faham dekat situ. Servicing berkena orang yang pernah membeli lebih mudah. Okay, orang yang pernah membeli dengan kita lebih mudah membeli dengan kita bila dia dah trust dengan kita. Bila kita approach dia, kita dah tahu dah cara kita dah tahu dah kita concern tentang dia akan lebih selesa kita. Situ kita panggil, kita dah create rapport dengan dia. Kita dah create rapport dengan dia, lepas ni kita tak payah follow up pun, dia yang akan follow up kita kalau betul dengan cara dia. Alright? So, itu sebab sedikit. Okay, hari ni, saya rasa saya macam dah ambil masa lama Maksudnya, 7 step close. Kalau you betul-betul concern, you kena faham prospecting tu macam mana, saya dah elaborate dah tadi. Approach, fact finding, presentation, handling objection, closing dan servicing kita. Alright? So servicing kita more pada kita concern tentang dia. Cara pemakan dia. Apa dia nak pemakan berapa hari apa? 3-5 hari apa? Macam mana masalah dia settle tak? Itu untuk orang create kita trust dengan kita dan create rapport dengan kita. Alright? So setakat 7 step closing ni siapa rasa superb dia dapat tahu dah sesuatu hari ni. Tekan 7. Dia rasa yes, super. Tekan 7. Dia dah tahu dah 7 step close business. Tahu tak cukup ya sayang-sayang sekalian, you kena buat untuk kita dapat better income, untuk kita dapat better future. Alright? Alhamdulillah anda berada satu platform yang sangat mantap. Platform yang sangat tepat. Alright? Untuk kita ubah kehidupan kita. Alright? 7 dan bertindak. Bagus Kak Kia. So ini dah buat. Okay. Muka ketat. Actionnya poket ketat apa? Poket kena mampat.
muka kena senyum. So bila jumpa orang kena smile. Kena pandai approach, kenalkan diri. Assalamualaikum puan, manis mulut. Okey, bukan manis menabur tebu di pipi bibir. Tak pandailah, lebih kurang. Maksudnya kita kena ikhlas buat perniagaan kita. Kerana kita bukan nak buat perniagaan sekali hari ni je. Kita bukan nak buat perniagaan untuk 2-3 hari. Kita nak buat perniagaan selamanya. Kita nak bantu orang jadi sihat. Kita bersesuaian dengan misi kita. Right? Misi kita apa? Tekan type kat situ. Misi kita apa? Misi Avail apa? Dengan kehadiran kita, apa? Yes, please enjoy doing this with action and consistent. Betul, consistent. Istiqomah paling penting dalam perniagaan. Tak dapat hari ni, buat besok. Tak dapat besok, buat hari ni. Buat selama-lamanya. Kalau posting kena buat hari-hari. Rajinkan diri. Pasti akan dapat result dia. Pasti kena konsisten. Hari-hari posting kena buat. Hari-hari sampling kena bagi orang. Adakah sentiasa dalam bag sampel tak banyak. 2-3 kena ada. Kena istiqomah, kena konsisten. InsyaAllah Allah tak kejam dengan kita. Pasti akan dapat resultnya. Yang tak dapat result maksudnya anda memang tak buat. Itu je. Kerana kemudian kita lebih ramai orang akan dapat kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Yes, thank you Amin. Itu misi kita. Bila misi kita tersemat dalam jiwa kita, insya-Allah yang baik-baik saja yang datang. Percaya cakap saya, yang baik-baik saja yang datang, kita akan dapat benefit tu. Alright, jangan mudah putus asa. Di dalam perniagaan mesti akan ada pelbagai rintangan. Pelbagai yang nak jatuhkan kita, pelbagai usaha yang nak lemahkan kita. Bangun dan bangkit. Cari mentor yang sesuai untuk guide anda, untuk bantu anda, untuk tunjuk anda supaya anda kembali gairah dalam perniagaan ini. Kena happy buat perniagaan, jangan rasa tertekan. Bila ada masalah, rasa tertekan ataupun rasa macam down, cari orang yang tepat untuk anda kongsikan, untuk anda duduk dan cakap kenapa, bagaimana, betul ke, right? So kena ada benda itu. Jangan ada masalah mendiam diri dan buat benda yang merugikan diri. Okay? Itu daripada saya. Saya rasa saya dah ambil masa yang lama. So simple teknik daripada saya harap semua yang hadir akan dapat sesuatu, bawa sesuatu yang akan membantu anda mendapat income yang lebih baik pada bulan ini dan bulan-bulan seterusnya. Ikhlas daripada saya, maaf jika ada salah silap saya sepanjang presentation hari ini. So sekian, terima kasih.